Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Pertamanya kita buka kelas dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, baik. Diharapkan semua belajar dalam keadaan sihat dan baik-baik saja hari ini. Okay, baik. Di kuliah bersemuka kita dah bincang tentang maqasid syariah, definisi maqasid syariah dan juga pembahagian maqasid syariah. So sebagaimana yang dijanjikan pada kelas yang kedua ni, kita akan telusuri pula berkenaan dengan maqasid syariah dalam industri pemakanan serta dalam pelancongan. Okay? Bagi kelas yang bersemuka, telah pun saya selitkan sebenarnya bagaimana pengaplikasian maqasid syariah ni dalam pemakanan dan pelancongan. Tapi tak mengapa, kita boleh ulang semula lah. Okay, berkenaan dengan maqasid syariah ni. Okey, dalam maqasid syariah dalam ada 5 perkara daruriyat. Okey, hifzuddin yang pertama iaitu memelihara agama. Yang mana memelihara agama ni ianya adalah tujuan yang paling utamalah dalam maqasid syariah. Menjaga keselamatan agama merupakan matlamat syariah yang pertama, terpenting. Maknanya kalau dalam urutan 5 maqasid syariah, jaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, agamalah yang paling utama, paling prioriti. Okay, agama menjadi penentu kualiti sebenar seorang Muslim. Dan bila sebut agama ni, memang ia berkait rapat dengan akidah kita lah. Jadi kena hati-hati dalam apa-apa jua perkara, elakkanlah daripada berlaku percampuran dengan agama lain. Okay? So dalam konteks organisasi, aspek keagamaan ni perlu dititik beratkan. Kegiatan yang kita nak buat, okay, mestilah dijaga supaya tidak bercanggah dengan syariah. Sekarang ni tengah isu semasa kan, banyak tempat, banyak hotel yang mempromosikan pesta Halloween, sedangkan pesta Halloween itu adalah satu perkara yang berkaitan dengan agama lain. Okay? Jadi perkara tersebut perlu dititik beratkanlah. Jangan buat kegiatan yang bercanggah dengan syariah, yang tidak berteraskan dengan paradigma tauhid lah. Ini boleh menggugat akidah seseorang Muslim. Okay? Sebaiknya kegiatan yang meningkatkan keimanan dan keteguhan akidah perlu diperkasakan serta dibudayakan. Okay? Dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW, maka tingkatkan keteguhan iman dan akidah ini dengan memperkasakan aktiviti-aktiviti, program-program yang berteraskan paradigma tauhid. Jadi sesebuah organisasi hendaklah mempergiatkan usaha memperkukuhkan akidah dan komitmen beragama para pekerja. Jika kamu nanti menjadi seorang majikan, maka wujudkanlah kemudahan untuk menunaikan ibadah. Wujudkan program-program keilmuan Islam demi kepentingan pekerja dan organisasi. Boleh ketatkan peraturan-peraturan kaki tangan seperti solat pada waktunya, menutup aurat, saling menasihati dan sebagainya lah. Dan selalu ingatkan tentang integriti, kerja yang amanah, bertakwa. Ini merupakan satu tonggak kejayaan sesebuah organisasi. Berkenaan dengan maqasid syariah yang kedua iaitu hifzun nafs, menjaga nyawa, memelihara nyawa. Bukan sahaja nyawa serta tubuh badan, tangan, kaki, mata, penglihatan.
Jadi agama kita mewajibkan seseorang itu memelihara nyawanya sendiri dan juga nyawa orang lain. Ini sejajar dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32 yang bermaksud, dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Satu nyawa ibarat telah membunuh manusia semuanya. Tetapi sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Jadi ayat Al-Quran ini menegaskan bahawa nyawa perlu dipelihara. Syariah telah menetapkan adanya undang-undang qisas. Bunuh dibalas bunuh, kan? Mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, bagi melindungi nyawa manusia. Jadi dalam konteks organisasi, bagaimana nak jaga nyawa? Masuklah unsur keselamatan kat tempat kerja, safety, kan? Kerja di lapangan perlu dititik beratkan. Segala kegiatan yang boleh menggugat atau mengancam nyawa hendaklah dihindarkan, sebagaimana yang setelah saya sebut dalam kelas. Kalau buat bangunan hotel, resort, taman tema, pastikan lengkap dengan ciri-ciri keselamatan. Ada pelan-pelan kecemasan, jika berlaku kecemasan. Ada lifeguard yang monitor aktiviti di taman tema air contohnya, kan? Kalau di dapur, sediakan dengan fire extinguisher, alat pemadam api. Buat juga smoke detector, kan? Pasang smoke detector kalau berlakunya kebakaran dan sebagainya. Kemudian maqasid syariah yang ketiga adalah memelihara akal. Menjaga akal dan pemikiran merupakan antara matlamat syariah juga. Akal dan pemikiran perlu dijaga sebab akal ni anugerah Allah Ta'ala hanya kepada manusia. Haiwan tak ada akal, manusia sahaja yang ada akal. Jadi ia merupakan keistimewaan yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Jadi bukan saja kita kena jaga akal, tapi kita kena suburkan fungsi akal. Akal ni fungsi dia, kalau kita tak guna, stagnan, bertakung, akal ni akan jadi beku. Jadi segala bentuk unsur yang boleh merosakkan akal dilaranglah. Termasuklah minum arak, salah guna dadah, dan fikirkan perkara yang tak sepatutnya akal kita berfikirlah. Contohnya fikir macam mana ya rupa Allah. Tak perlu benda-benda macam tu. Benda yang tak terjangkau oleh akal manusia, kita jangan fikirkan. Jadi hal ini selari dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib ataupun judi itu adalah satu perbuatan yang keji dari perbuatan syaitan. Hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Allah kata kau nak berjaya, tinggalkan arak, judi, pemujaan berhala serta mengundi nasib ni. Jadi sebuah organisasi kena lindung pekerja dia dari sebarang perkara atau elemen yang boleh merosakkan akal. Sebarang perkara yang boleh menajamkan fikiran, kena pertingkatkan. Selalulah buat kursus, bengkel, wacana ilmu dan bermesyuarat. Macam saya sebut dalam kelas juga, kalau kamu duduk dalam food service, dalam masakan, kulineri dan sebagainya, ada kursus-kursus untuk pemantapan kemahiran-kemahiran di dapur ni, skill-skill. Kemudian ada buat pertandingan-pertandingan yang friendly, bukan untuk bertanding tapi untuk memantapkan lagi kemahiran-kemahiran yang adalah untuk demi memelihara akal ni supaya tidak bekulah. Kemudian memelihara keturunan atau maruah. Memelihara maruah dan keturunan ni bukan salah satu matlamat syariah. Segala bentuk program aktiviti yang boleh membawa kepada pencabulan maruah dan keturunan manusia adalah satu perkara yang dilarang dalam syarak lah. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah sebut yang bermaksud, dan janganlah kamu hampiri zina, la taqrabuz zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan jahat yang membawa kerosakan. Bukan kata tak boleh berzina, dekati zina pun Allah larang. Jadi dalam konteks organisasi, perkara yang boleh mendorong kepada perbuatan zina dan mencabul kehormatan orang lain hendaklah dilarang dengan segera. Kalau ada dalam kaki tangan pekerja, dalam kaki tangan buat aduan,
staff ni buat sexual harassment, kena segera ambil tindakan. Kalau diri sendiri yang diganggu, perlu buat laporan kepada majikan lah. Bagi mewujudkan budaya yang boleh mengukuhkan nilai dan akhlak dalam kalangan pekerja. Jadi organisasi dapat dilihat sebagai bersih daripada segala unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah warga organisasi berkenaan lah, dan menjaga reputasi organisasi pada pandangan masyarakat. Nah, yang kelima adalah Islam, maqasid syariah yang kelima, jaga harta. Hifzul al-mal. Menjaga harta dan pemilikan merupakan salah satu tujuan syarak. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah menerusi firman-Nya yang bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah lakukan, usahakan. Juga sebagai satu hukuman pencegahan. Bukan saja orang yang mencuri itu dihukum, tapi orang yang lain yang tak mencuri ni menjadi satu pengajaran, pencegahan lah. Tak nak buat lah, nanti kena potong tangan. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa tak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan pencerobohan terhadap harta orang lain. Jadi individu diberi kebebasan untuk mencari, memiliki, tapi kena guna cara halal lah. Kena beli. Kalau dapat hadiah, bolehlah dapat pusaka, tapi bukan dengan cara mencuri. Jadi dalam hal ini warga organisasi hendaklah memelihara harta organisasi. Guna secara berhemah. Lampu tak guna, tutup. Kipas, ada kipas dan aircon, guna salah satu saja. Kalau tak perlu, tutup lampu. Sebab tu kita pun di kelas, waktu kelas sahaja, nyalakan lampu, aircon dan sebagainya. Bila kita keluar daripada kelas, habis kelas, tutup. Semua kena tutup. Ini merupakan maqasid syariah, memelihara harta. Kita jaga harta organisasi. Elak pemborosan. Jadi warga organisasi kena pastikan diri mereka ada harta yang halal dan jauhkan daripada mendapatkan harta yang salah, seperti rasuah, rampas, tipu, salah guna kuasa dan sebagainya. Nak dapatkan projek tender sebagai kafe, nak buka kafe di mana-mana institusi, organisasi, dapatkan dengan cara yang betul, tanpa perlu ada elemen rasuah ataupun kabel dan sebagainya lah. Jadi segala amalan yang baik perlu dijadikan budaya dalam kalangan warga organisasi. Baik. Kemudian kita lihat maqasid syariah dalam pengurusan pemakanan. Yang kita dah bincangkan dalam kelas, bagaimana nak aplikasikan maqasid syariah dalam pemakanan dan pelancongan. Yang ini adalah secara formalnya kita akan lihat. Pertama kita lihat dalam industri pemakanan. Bagaimana konsep maqasid syariah jaga agama boleh dipraktikkan dalam industri pemakanan. Yang pertama kita boleh tengok dari sudut pematuhan konsep halal dan haram menurut syarak. Ini merupakan satu bentuk pematuhan kepada Allah dalam konteks maqasid syariah, hifzul ad-din, menjaga agama. Kita kena hayati dan fahami konsep halal haram. Pematuhan garis panduan halal haram dalam setiap peringkat pemprosesan dan penyediaan makanan adalah bertepatan dengan konsep pemeliharaan agama lah, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18 yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu berada di satu syariat ataupun peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Kita kena ikut peraturan, kena ikut syarat. Jadi kalau dapatkan sijil halal, maka patuhi garis panduan halal dan haram. Sebab sijil halal itu diberi oleh Jabatan Agama, kan? Jadi kita kena patuh kepada konsep maqasid syariah, memelihara agama. Jangan bagi fitnah kepada agama kita. Yang kedua, dalam konteks memelihara nyawa, pematuhan konsep hifzu an-nafs dalam industri pemakanan, kita boleh lihat dalam menerusi beberapa kajian sains telah membuktikan bahawa arak ini boleh beri kesan yang negatif kepada kesihatan manusia. Jadi kita pun dalam konteks industri pemakanan elakkan, tinggalkan benda-benda haram, arak, dadah dan sebagainya ni. Kena industri pemakanan ni hendaklah memenuhi keperluan
pemakanan yang menjaga nyawa lah dalam proses penghasilan. Elakkan perkara-perkara bahan-bahan yang boleh membahayakan nyawa, seperti yang saya sebut yang lain. Seperti benda-benda yang boleh menjejaskan nyawa, seperti telur kan, ada kuman, ada yang kalau tak bersih dengan betul maka menyebabkan diarrhea kan, muntah-muntah, hingga akhirnya boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Okey, masakan tu biar masak betul-betul masak, tak mentah. Benda tu boleh memberi kesan kepada nyawa lah. Okey, yang seterusnya adalah memelihara akal. Bagaimana hifzul akal digunakan dalam industri pemakanan Islam? Okay, pengharaman arak juga jelas membuktikan Islam sangat memelihara akal manusia. Akal ni adalah panca indera yang terpenting. Kalau manusia hilang akal, jadi macam mana? Dah jadi tak waras. Okay, jadi sebarang jenis makanan dan minuman yang boleh menjejaskan fungsi akal, arak, dadah, racun, kena tinggalkan. Tak boleh masukkan elemen arak, dadah, racun dalam industri pemakanan. Okay, bagi mematuhi konsep maqasid syariah hifzul akal. Okay. Yang keempat, hifzul an-nasal ataupun memelihara keturunan dan maruah. Pemakanan ni akan membentuk peribadi dan sikap. Apa yang kita makan, itu yang jadi darah daging kita. Jadi pemakanan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik dan berakhlak. Jadi sebagai orang Islam yang duduk dekat bahagian industri pemakanan Islam, maka jagalah. Okay, kalau katakan nak sediakan masakan, baca bismillah, okay, basuh tangan, basuh beras tu, baca doa, tak ada masalah, okay, tak salah pun. Sebaliknya, ianya boleh menjadikan satu bentuk pemakanan yang baik dan boleh hasilkan generasi yang baik dan berakhlak. Bukan saja kita masak untuk ahli keluarga, masak untuk pelanggan pun tak salah untuk kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah mereka yang makan masakanku ini orang yang berakhlak baik, orang yang hati budinya baik. Kan elok kan bila kita masak tu kita selitkan dengan doa dan kata-kata. Jadi pengambilan makanan yang halal dan baik ini merupakan pembuktian bahawa Islam sangat pentingkan penjagaan keturunan yang sihat dan baik. Okay? Seterusnya, memelihara harta. Dalam konteks industri pemakanan Islam, kita boleh aplikasikan dalam konteks pengharaman riba, pengharaman rasuah. Macam saya sebut tadi, jangan buat rasuah, jangan bagi rasuah, jangan guna kabel untuk dapatkan apa-apa projek yang berkaitan dengan pemakanan. Kan nak dapatkan sijil halal dengan mudah, bagi rasuah jangan. Okay? Itu adalah konteks memelihara harta. Okay? Sumber pemakanan datang daripada hasil riba, hasil rasuah, haramlah menurut Islam. Okay? Harap jelas ya. Okay, sekarang yang terakhir kita akan lihat bagaimana pula maqasid syariah yang 5 ini kita boleh praktikkan dalam industri pelancongan. Okay, pelancongan Islam. Kalau dalam maqasid syariah memelihara agama, pematuhan konsep hifzul ad-din ini boleh dipraktikkan dengan kita faham bahawa perusahaan, pelancongan dan perhotelan ini adalah satu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bayangkan kalau tak ada hotel mesra Muslim, tak ada hotel-hotel yang patuh syariah, maka memberi kesukaran kepada umat Islam lah untuk melancong kan. Jadi kita niatkan ianya bahawa ini merupakan satu ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pastikan segala tuntutan syarak dipenuhilah dan larangan dijauhi. Buatlah 2 kolam yang berasingan lelaki perempuan contohnya. Kemudian dekat bilik-bilik tu dilengkapkan dengan suasana yang memudahkan pelanggan untuk beribadah. Ada arah kiblat, ada sejadah, kan, ada Al-Quran, dan boleh juga sediakan telekung, okay, bagi menggalakkan pelanggan untuk patuh kepada agama. Okay, yang kedua adalah memelihara nyawa. Menyediakan tempat pelancongan ataupun hotel yang selamat dan selesa untuk dikunjungi atau dinikmati. Okay, kalau buka taman tema air, ada lifeguard, ada pelampung, ada pelan-pelan kecemasan. Okay, jika lift tak berfungsi, guna tangga. Tangga tu ada. Jadi aspek kebersihan juga berkait rapat dengan memelihara nyawa. Bayangkan kalau tempat pelancongan kita ni banyaknya tempat air bertakung, menyebabkan nyamuk Aedes membiak, jadi denggi, macam mana tu? Okey,
Kalau pelanggan kena demam denggi, akhirnya mengagut nyawa, ini juga merupakan satu bentuk ketidakpatuhan kepada maqasid syariah. Hifzu an-nafs, memelihara nyawa. Pemeliharaan nyawa juga berkait dengan aspek rohani. Maknanya kena ada pekerja-pekerja yang baik, supaya tak ada pekerja yang boleh memberi ancaman kepada pelanggan kita. Yang ketiga adalah memelihara akal, hifzul akal. Tidak akan sama sekali kita promote ataupun jual, apatah lagi hidang arak dalam premis. Itu adalah pematuhan konsep pelancongan Islam, konsep maqasid syariah, hifzul akal. Dan kita juga boleh sediakan hub ilmu segeralah. Ada ruang pameran, seperti contohnya ada buku disediakan dalam bilik-bilik hotel, ataupun boleh adakan wujudkan ruang mini library, kan, tak mustahil. Coffee, konsep coffee and library, kan, coffee and book. Jadilah hub ilmu segera bagi mengisi aktiviti pelancongan. Banyak orang datang melancong bukan saja datang minum kopi dekat kita punya kafe, tapi juga kita letak sedikit buku-buku lah, buku-buku yang santai, yang ringan-ringan. Boleh mematuhi konsep maqasid syariah, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan atau maruah. Jadi kita boleh sediakan perkhidmatan yang jaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Boleh ketatkan peraturan daftar masuk check-in hotel. Kalau kita ada buat trip pelancongan, kita jadi agent, travel agent, mana-mana pelanggan pelancong wanita, kita sediakan pemandu pelancong wanita. Mana-mana pelancong lelaki pun ada dilayani oleh pemandu pelancong lelaki. Itu bagi mematuhi konsep maqasid syariah, memelihara keturunan ataupun maruah. Dan yang kelima, dalam konteks memelihara harta dalam industri pelancongan Islam, perkara berkenaan dengan soal sumber kewangan dan hala tuju pengeluaran wang industri pelancongan tu mesti dititik beratkanlah, supaya pendapatan yang diperolehi dalam hasil kita buka resort, buka hotel, bebas daripada sumber dan aktiviti yang haram. Harap pelajar jelas. Dan sebagai kesimpulannya, secara umumnya maqasid syariah ni boleh dikatakan sebagai satu ilmu alat untuk kita hadapi cabaran dan rintangan pada masa akan datang lah, dan pada masa semasa. Jadi semua umat Islam, kita semua kena tahu serba sedikit ilmu maqasid syariah ni, barulah kita faham kenapa keputusan-keputusan ataupun hukum-hukum itu berlaku pada ketika itu. Supaya ini selari dengan maqasid syariah, hifzul ad-din, hifzul an-nafs, hifzul al-akal, hifzul al-mal, kan, hifzul keturunan. Ikut turutan, agar jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan dan jaga harta. Ini bagi memudahkan kita timbang tara penyelesaian yang sesuai untuk sebarang isu yang berlaku, bukan sahaja dalam konteks pemakanan dan pelancongan. Apa-apa je yang berlaku pada diri sendiri pun kita boleh timbang tara ikut kesesuaian maqasid syariah. Sesuatu yang utama perlu diutamakan dan didahulukan berbanding sesuatu yang lain. Jadi setiap sesuatu perbuatan dalam kehidupan seharian kita mestilah dijustifikasikan dengan garis panduan yang jelas. Salah satunya kita guna panduan maqasid syariah. Nak buat aktiviti hujung minggu bersama kawan-kawan nanti ni, cuti ataupun nak balik mengundi nanti, cuti panjang, cuti mid-sem, buatlah plan nak keluar dengan kawan-kawan pergi ke pulau, nak hiking contohnya. Timbang tara dulu ikut maqasid syariah. Adakah aktiviti yang kita nak buat ni memberi kesan ataupun ada ancaman nyawa tidak? Ni musim hujan, nak pergi hiking bahaya, trek mungkin licin, kita timbang tara. Adakah benda ni hifzu al-akal, jaga akal, ada tak perkara-perkara yang terlibat dengan dadak arak? Kalau ada, jangan libatkan diri. Itu merupakan garis panduan untuk kita dalam melalui aktiviti-aktiviti yang kita nak buatlah. Jadi ilmu dan pengetahuan tentang maqasid syariah ni penting untuk diaplikasikan dalam aspek kehidupan kita bagi menjamin keharmonian hidup kita lah. Yang Allah bagi garis panduan ni pada kita, maka kita boleh, kita patut turuti dan ikuti garis panduan ini demi kesejahteraan hidup kita juga akhirnya.
Okey, saya rasa itu sahaja berkenaan dengan maqasid syariah yang 5, jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan dan jaga harta yang boleh dipraktikkan dalam industri pemakanan Islam dan industri pelancongan Islam. Okey, di akhir slide ni ada QR code untuk sedikit ujian kefahaman lah. Dan sebagai bukti kehadiran, maka hendaklah pelajar semua untuk scan dan lengkapkan borang berkenaan. Okey, untuk itu sekian sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.